Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Lia Amira Anwarigos bawakan anda edisi terkini 17 Mac 2020. Pelbagai kekeliruan dan pertanyaan mulai timbul sejak pengumuman Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Isnin. Sebentar tadi, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg telah mengadakan sidang media bagi memberi pencerahan kepada seluruh rakyat Sarawak. Berikut merupakan intipati sidang media Datuk Patinggi Abang Johari sebentar tadi. Hanya agensi kerajaan yang menawarkan perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Isnin. Ini bermakna berdasarkan pengumuman Datuk Patinggi Abang Johari tadi, semua pejabat kerajaan diarahkan ditutup mulai 18 Mac sehingga 31 Mac 2020. 1. Pejabat-pejabat kerajaan ditutup mulai 18 Mac hingga 31 Mac 2020. 2. Hanya jabatan dan agensi kerajaan yang menyediakan essential services sahaja dibenarkan beroperasi. Seterusnya, hanya kilang-kilang di Samalaju, Hi-Tech Semajaya dan kilang-kilang papan lapis dibenarkan beroperasi dengan kaki tangan yang minima. Tambah Datuk Patinggi Abang Johari, semua kilang perlu menghentikan operasi selama 2 minggu kecuali premis perniagaan yang menjalankan perkhidmatan penting. 3. Premis-premis perniagaan termasuk kilang ditutup selama 2 minggu kecuali premis perniagaan yang menjalankan essential production ataupun services. Hanya kilang-kilang di Samalaju dan Samajaya dan kilang-kilang papan lapis dibenarkan beroperasi dengan kaki tangan yang minima sahaja. Dalam sidang media sama, Ketua Menteri turut menegaskan orang ramai hanya dibenarkan keluar rumah untuk membeli barang-barang keperluan harian dan mendapatkan barangan atau perkhidmatan yang penting sahaja. Sementara itu, restoran dan kedai-kedai makan masih boleh dibuka tetapi orang ramai tidak dibenarkan untuk makan dan minum di dalam premis-premis tersebut. 5. Restoran dan kedai-kedai makan masih boleh dibuka tetapi orang ramai tidak dibenarkan untuk makan stroke minum di dalam premis-premis tersebut. 6. Orang ramai hanya dibenarkan keluar rumah untuk membeli barang-barang keperluan harian saja dan untuk mendapatkan perkhidmatan strok barangan yang penting saja. Dalam pada itu, ketika ditanya mengenai status rakyat Sarawak yang berada di Semenanjung dan ingin pulang ke tanah air dalam masa yang terdekat, Ketua Menteri menjawab tiada sekatan mahupun larangan yang akan dikenakan dengan syarat mereka harus menjalani kuarantin diri di rumah selama 14 hari di bawah notis duduk rumah yang akan dikeluarkan kerajaan. Jelasnya, mereka yang berkenaan harus menjalankan kuarantin diri di destinasi terakhir mereka. Ya, saya telah keluarkan bahawa orang Sarawak yang datang ke dalam Sarawak, datang ke Sarawak, pulang ke Sarawak 14 hari tidak boleh bergerak tinggal dalam rumah. Beliau menambah hasil perbincangan bersama Perdana Menteri dan Menteri Pengajian Tinggi memutuskan bahawa pelajar Sarawak yang menuntut di Semenanjung yang tidak dapat pulang ke Sarawak dibenarkan tinggal di kampus. Tidak, tadi kita telah membawa ke pengetahuan Perdana Menteri. Saya baru saja balik dari besok tadi. Kita bawa kepada pengetahuan Perdana Menteri dan juga Menteri Pengajian Tinggi supaya anak-anak Sarawak yang ada di Semenanjung dalam mesti jadi. But they cannot attend kuliah.
Datuk Petinggi Abang Johari turut memberitahu langkah drastik ini diambil bagi menjaga keselamatan orang ramai. Ekoran simptom COVID-19 ini agak sukar dikesan ditambah dengan risiko jangkitannya yang agak pantas. Tambah beliau, bekalan makanan juga adalah mencukupi. Orang ramai diingatkan agar tidak mencetuskan pembelian panik. Beliau menegaskan mana-mana pihak yang tidak mematuhi arahan ini boleh dikenakan tindakan penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Sekian edisi terkini bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Jaga kesihatan, jarak sosial dan kebersihan diri anda. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.